Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan hari ni aku membawakan salah seorang YouTuber dan also streamer daripada Singapura yang menceritakan juga ataupun membawa konsep yang sama, iaitu podcast kisah seram, dan dia berada dalam talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. Apa khabar, brother? Alhamdulillah, sihat belaka. Awak apa khabar? Macam itulah bro. Cuma hari ni macam tak berapa sihat dan macam sakit tekak sikit, sebab itu suara dah macam ala-ala bapuk gitu kan. Okay bro, sebelum kita mulakan kita punya podcast untuk hari ni, mungkin bro nak kenalkan diri bro kepada penonton-penonton di segmen yang tengah menonton sekarang ni, silakan. Okay, insyaAllah. Okay, nama saya Mas Ikhwan, saya berasal daripada Singapura, daerah Woodland. Saya baru dalam podcast seram ni lah. Podcast seram tu nama dia Takut Tak. Takut ataupun tidak, ada nilai sendirilah. Oh, Takut Tak podcast Saya. So Takut Tak podcast ni dah berapa lama dah bro? Okay, frankly speaking, sejujurnya 3 bulan. 3 bulan baru Baru 3 bulan, yes. And you mostly aktif dekat mana? Dekat platform mana? Mostly aktif di platform Facebook ataupun YouTube? Okay, sekarang for the meantime 2021 ni kita start daripada Facebook. InsyaAllah 2022 ni yang teman-teman daripada Facebook semua akan lari ke YouTube lah, multi-stream lah. Multi-stream lah Okay. So macam mana sambutan di Facebook punya platform, okay tak? Sebab aku macam kurang faham sikit ataupun kurang mahir in terms of streaming dekat Facebook kan. Jadi aku tak berapa sure macam mana dia punya sambutan kat sana. Alhamdulillah, pasal diorang pun based on algorithm juga. Starting memang slow lah kan, berapa puluh orang tengok, dan lama kelamaan bila dah buat marketing tu, and then friends of friends, words of mouth, diorang sana hibur sana, keluarga panggil kawan-kawan dia, kawan-kawan panggil kawan diorang, dah Alhamdulillah sambutan dia baik, Alhamdulillah. Okay. Sebab macam aku tengok pun dekat Facebook kau pun macam lebih kurang dah nak dekat 4,000 lebih, almost 5,000 followers dekat sana. Saya. Itu dia guys. So guys, kepada siapa yang masih belum kenal ataupun masih belum tonton lagi Takut Tak the podcast daripada saudara Ikhwan, okay, aku akan tinggalkan link di bawah. Korang klik tu, itu punya link. Nampak cakap pun dah macam Singaporean kan. Itu punya link korang klik link tu, okay, korang gerak and korang support dekat dia punya Facebook dan so dia punya YouTube. So Ikhwan, so macam kau fahamkan dalam kita punya format malam podcast ataupun malam collaboration, usually orang-orang yang kita call ni ataupun yang kita berpodcast sama-sama ni, usually diorang akan menceritakan diorang punya kisah-kisah seram yang tersendiri lah. So daripada Ikhwan sendiri, ada tak cerita-cerita seram yang mungkin Ikhwan nak share dengan kita ni? Okay, kalau nak share kan, 40 tahun ni kan, memang banyak. Pasal ada sebab dia Hafiz, is because apa tau bro, aku punya keluarga 4 keturunan ni semua ahli ruqyah. Dia macam jadi Alhamdulillah, dia bukan satu benda yang membanggakan, tapi sebenarnya benda ni memenatkan. Pasal kita punya keluarga akan dicari oleh keluarga-keluarga orang lain di Singapura ni untuk bantu ruqyah. Masalah-masalah yalah saka, gangguan di rumah, macam-macam lah, macam-macam. Right.
So kalau nak cerita tu tapi aku dah ketepikan 3 cerita lah yang kira ni eksklusif untuk kau, dan salah satu cerita tu ada footage of bukan video tapi satu tangkal yang aku dah buka dan tengok dalam dia semua, ternyata benda ada ada butiran nasi, ada kemenyan, ada tanah-tanah, ada pasir dalam tangkal color merah. Kau bercerita macam ni pun dah meremang bulu roma aku. Jadi ni based on true story, benda yang betul-betul aku alami. Pasal ni benda aku kasih kau eksklusif. Ni benda aku tak pernah cerita kat orang. Baik tu kan. Jadi ni benda aku simpan untuk kau lah. Jadi ni rezeki kau lah kan. Kalau pasal aku selalu cerita, kita selalu cerita orang. Aku tak pernah cerita diri aku. So ni benda untuk sahabat kan. Ni benda aku buka lah untuk kau punya show. Okay, alright. Tanpa buang masa guys, jom kita dengarkan cerita Ikhwan yang pertama. Let's go. Okay, bismillah. Cerita yang pertama ni lillahi ta'ala, dia berlaku tahun lepas. Okay, nanti kita akan pergi lagi jauh lagi. Yang first cerita ni tahun lepas. Tahun lepas ni apa yang terjadi is kawan aku lah, bukan ahli keluarga dia call pukul 3 pagi. Dia call, dia cakap kawan dia satu rumah kena gangguan. Okay. Jadi bila dia kena gangguan tu, aku tanyalah gangguan apa. Jadi bila dia cakap tak ada, sekarang anak dia ada anak kecil umur 2 tahun. Nangis saja tak henti-henti sampai mak bapak dia dah tak tahu apa nak buat. Dia asyik cakap ada momok dia tunjuk kat tingkap tu. Jadi kawan aku ni cakap, Mas, kita turun, kita tengok apa yang kita boleh bantu. Jadi aku, yelah biasalah, kita akan bersihkan diri kita dulu, and then kita solat 2 rakaat istikharah, minta petunjuk, and then kita turun kat site lah. Jadi bila turun ni, tempat dia kat Punggol. Okay. Seperti mana yang aku cakap, ni benda aku kasih eksklusif, ada gambar ada gambar semua, nanti aku akan pass kat kau. Okay. So bila aku sampai kat blok dia tu, 100 lebih, aku tak nak bilang blok berapa, 100 lebih kat Punggol area. Okay, rumah sewa. Jadi bila aku sampai tu, okay, tingkat dia tingkat 6. Okay, bila kita sampai depan rumah tu, kita ketuk, kita beri salam. Aku dengan kawan aku beri salam. Okay, ada lagi isteri aku ada, lagi satu kawan aku ada. Jadi kita 4 orang. Ketuk beri salam, Assalamualaikum. Tak buka-buka tau. Jadi daripada luar tu, aku boleh dengar yang dia tengah buka YouTube ke apa yang ngaji. Biasalah orang kena gangguan, dia akan buka ngaji kuat-kuat kan, satu rumah, kita dengar. Mungkin aku punya pendapat, aku cakap dengan kawan aku, dia tak dengar kot. Okey, kita cuba call. Call, tak angkat. Betul tak? Betul dia ni ada masalah. Apa dah jadi kan? Kita ketuk lagi kuat. Dia tak angkat. The third time, aku call pula. Aku call, dia angkat. Lepas tu dia cakap, korang kat mana? Kita dekat depan ni, kita daripada tadi dah nak dekat 10 minit, kita ketuk-ketuk kuat-kuat sampai nak pecah kau punya pintu. Kau tak dengar? Dia cakap, dia tak dengar. Padahal dia punya katil, bila aku nak masuk tu, katil dia kat sebelah pintu je. Pasal rumah sewa ni macam rumah tak ada bilik. So itulah hall, itulah bilik, kira tempat dia kecil lah. Macam studio lah. Studio, yes, studio punya flat. So bila kita nak masuk, ni belum ni baru ketuk je Jadi bila kita nak masuk tu, kita langkah kaki kanan lah, kita baca doa lah. Bila kita baca doa kan, kita bacalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita masuk je kaki kanan, aku dengan teman aku yang ahli ruqyah ni, kita masuk, dia punya ayat yang dia gantung kayu jatuh. Itu tak apa bro, jatuh demi Allah lillahi ta'ala. Benda tu jatuh, aku pun terperanjat. Jadi bila benda tu jatuh, semua dah terkejut tau. Okey, kita punya bedek lah kan, kita memang ahli ruqyah, tapi benda tu all of a sudden, benda tu akan buat aku, benda tu memang semua buat orang budak tu, kita semua terkejut. The next thing yang happen tu, aku cakap dengan dia, boleh tak aku dah kira nak pergi, kita selalu pergi attack dapur dulu lah, dapur, toilet ni semua kan. Jadi kita pergi toilet, aku pergi toilet, aku cakap aku nak tumpang ambil wuduk. Jadi bila aku tengah ambil wuduk tu kan, ni lillahi ta'ala, aku tengah ambil wuduk, ada orang tap aku punya shoulder, aku dah tutup pintu ada orang tap shoulder aku daripada kanan. Tu pun kira aku dah tengah ambil wuduk pun aku dah meremang. Yalah.
Tapi aku toleh, kira aku macam fast reaction lah. Aku toleh, tak nampak apa-apa lah. Itu buat lagi seram. Okay, tak Yalah. pasal. Kalau aku tak kuat, macam mana kan? Jadi aku ambil wuduk, cepat-cepat, aku keluar. Aku cakap dengan teman aku, tadi aku kena tap kat shoulder. Okay, tak apa. Kawan aku pula masuk. Kawan aku masuk, Alhamdulillah, dia keluar, tak ada apa-apa mas. Lepas tu dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Tengah solat tu, aku boleh dengar orang keluar. Kira kita tengah solat, yelah memanglah khusyuk kan. Tapi sekarang ni kita tengah concentrate on kita punya bacaan. Lampu kat rumah dia flickering. Dah macam cerita exorcist. Betul, demi Allah. Ini aku punya pengalaman. Benda tu flickering mengganggu khusyuk kita nak solat. Betul. Macam gitu tau. And then anak dia tak habis-habis nangis. Teriak bukan nangis biasa tau. Teriak-teriak. Dan kita susah nak concentrate. Tapi kita habiskan juga kita pergi solat. Lepas tu biasalah kita baca-baca ayat-ayat peninding lah. Peninding untuk diri kita. So sekarang the next thing happen is kawan aku pergi cakap lah dengan dia punya yang orang call ni lah, pesakit ni. Lately ni aku tak tahu macam mana kawan aku boleh tahu. Mungkin dia kasyaf. Mungkin orang kalau tahu kasyaf tu dia boleh nampak ataupun dia ada kelebihan yang Allah beri kepada dia. So dia cakap dengan yang pesakit ni, baru-baru ni ada tak sesiapa kasih awak tangkal? Jadi si pesakit ni, aku pun baru sampai. Dia pun aku tak tahulah kan, ni mungkin dia punya pemberian dia lah, anugerah kan. Orang tu terus tarik kita pergi ke dapur. Rupanya isteri dia dengan anak dia tak tahu yang dia, betul dia mengaku dia ada ambil satu tangkal color merah daripada satu wak ni kat kerja dia. Jadi alasan dia, kita tanya, kenapa awak ambil tu tangkal? Kita belum tanya lagi mana dia bawa keluar. Kita tanya, dia cakap wak ni pergi kat dia, kawan kerja dia juga pergi kat dia, kasih dia cakap, dia cakap awak perlukan ni benda, awak ambil ni benda, ini benda boleh kuatkan awak kerana awak main kuda lumping. Okay. Daripada situ kita dapat kenyataan yang orang ni main kuda lumping, which is kuda kepang lah. Jadi kita tanya, sekarang mana benda tu? Sebelum dia nak ambil tu, dia tanya balik, macam mana korang tahu? Jadi aku explain dengan dia, ini aku tak tahu, tapi teman aku ni dia kasyaf. Dia, jadi apa yang dia cakap engkau mengiyakan, dan engkau pun tak ada bilang. Even isteri engkau, anak engkau pun tak tahu pasal tangkal ni. So dia sorok kat mana tahu? Dia sorok kat dalam beg dia, beg kerja dia. Okay. Bila dia keluarkan, okay, dia keluarkan. Sekarang teman aku cakap, biiznillah, dengan izin Allah, dan ni barang kau. Engkau izinkan kita buka tangkal ni? Dia cakap yes, by all means. Dia cakap pasal sekarang benda ni dah mengacau dia punya keluarga. Jadi dipendekkan cerita, kita sebelum kita buka tu kita tanya apa gangguan lagi yang kau alami. Jadi isteri dia dah start suara. Dia cakap dia nampak kelibat hitam kat dapur. Okay. Alright. Okay, anak dia tak habis-habis tunjuk kat tingkap ada momok. Budak takkan nak bohong. Betul. Jadi kita diam, kita relax dulu kan. Kita pun kira ni benda genuine lah. Banyak yang orang kira macam cakap gangguan sebelum kita datang. Tapi ni actually gangguan yang kita tadi kita masuk, ayat dah jatuh, habis flickering. Aku tengah bobal tu, aku pun ada tengok atas, asal dah tak flicker lagi Aku tanya dia, ni bol lampu ni baru tukar ke apa? Dia cakap memang belum tukar lah, tapi baru sebulan, takkan flickering. Betul. Okay, tu satu. Itu mistik. Ni more to mistik lah. Jadi bila dah habis solat tu, memang kita tengah berbual pun tak flickering. Cuma time solat tu flickering. Jadi kawan aku cakap, okay Mas Jan, kita duduk. Kita duduk. Dia panggil pesakit tu duduk sekali. Yang isteri aku tenangkan isteri dia dengan anak dia kat katil lah. Dia izinkan kita minta gunting. Gunting lipat lah. Gunting lipat kecil itu kan. Kita gunting. Dia punya bau busuk dia kat dalam tangkal tu, dia tak seperti mana yang tadi kita belum buka. Jadi bila buka tu, Hafiz, apa yang ada dekat dalam tu nanti aku akan kasih untuk kau punya penonton-penonton. Nanti kau tunjuk dengan diorang gambar of apa kat dalam tu. Betul-betul real punya gambar yang kita ambil. Aku ambil masa tu. So ada padi. Ada padi, ada kemenyan.
ada tanah, ada pasir. Uish. Jadi ni benda kita dah nampak kan benda yang tak sihat lah. Lepas tu kita cakap benda ni kita tanya pada pemilik dia, kau masih nak ataupun macam mana? Jadi dia cakap dengan aku dan kawan aku, tolonglah, aku tak nak benda ni, aku pun tak tahu benda ni apa. Dia cakap untuk aku punya kuda kepang punya pembawakan akan buat aku lebih garang macam gini. Tapi aku tak sangka benda ni boleh mengganggu keluarga aku. Jadi ini yang rumit dia. Dia cakap dia tak nak. Bila tak nak tu, kawan aku dah terang-terang dengan aku ni, kita ni ahli ruqyah ni selalunya nanti kita sacrifice diri kita. Pasal kalau kita buang tu benda, walaupun dia izin, sekarang kita tak tahu perjanjian dia dengan wak tu. Mungkin dia jujur, mungkin dia tidak, maaf cakap. Mungkin ada perjanjian untuk kasih makan tapi dia tak kasih makan, last dia berontak dengan keluarga dia. Ini dah biasa berlaku. Perjanjian yang kira berat sebelah lah. Orang tu cuma setakat nak turunkan saka tapi tak bilang macam mana nak jaga tu saka. Jadi sekarang kita cakap dengan dia, okey, sekarang ini benda kau nak putus lah talian kau dengan dia, which is benda yang rumit lah. Apa yang kita buat, okey, kita panggil dia ke bawah, kita tanam tu benda. Sebelum tanam tu, kita ni teman aku lagi arif lah, dia ada baca bacaan dia sampai dia bakar tu benda. Bila dia bakar, ni lagi satu, dia punya deret yang tingkat 6 tu, the whole light flickering. The whole block? Not the whole block, tapi only the 6th floor, tingkat 6 tu. Okay. Jadi bila flickering tu, aku dah ketis aku punya kawan, aku cakap kau tengok. Jadi bila dia tengok tu, okay, dia cakap ni memang ni benda is the thing yang betul-betul ganggu. Bukan benda luar yang kacau, tapi benda yang dia bawa masuk ke dalam rumah. Jadi bila dia dah buat ruqyah semua kan, lepas tu kasih air ruqyah semua kat keluarga dia, suruh dia pagar balik rumah dia, apa ni semua. Dalam masa sebulan gitu kita call lagi, kita tanya ada apa-apa gangguan lagi tak. Tapi dia cakap alhamdulillah mas, aku dah tak ada apa-apa gangguan. Cuma kadang-kadang anak aku bila kita ajak keluar tu ada nampak macam dia cakap momok tetap ada. Itu je bro. Itu yang sampai sekarang kira anak dia masih nampak. Tapi diorang tak ada gangguan kat dalam rumah. Tapi bila keluar, macam keluar pergi kedai ke apa, baik siang hari pun dia cakap, kadang-kadang anak dia cakap siang-siang hari momok. Walaupun benda tu dah buang, dah bakar semua. Yes. So basically dia punya after effect dia masih ada. Itu yang kita ikhtiar kan. Kita memang by right tak ada, tapi tak tahu mungkin ni kita tak nak sekap jarang lah kita tak nak. Tapi mungkin benda tu kadang pemutus ni bukan senang tau. Pemutus talian tu yang kita tak tahu perjanjian dia macam mana. It's a matter of pesakit tu nak jujur sejujur-jujurnya ataupun dia masih nak simpan-simpan, kita tak tahu. Wallahualam. Betul. Jadi masih yang masalah dia isteri dia dengan suami dia dah tak nampak. Dah tak ada kena gangguan kat rumah. Cuma anak dia masih sampai ke hari ni baru tahun lepas kan, sampai ke hari ni masih cakap ada momok kat luar rumah. Anak dia lebih kurang lingkungan umur berapa? 2 tahun. Lama 2 tahun pula kan. Aisyah man. Budak kecil, yelah macam kau cakap lah, budak kecil diorang mana nak tipu-tipu, mesti cakap benda betul lah. Kalau diorang kata diorang nampak lah. Tu masalah dia. Tu kira mistik yang berlaku kat diri aku sendiri, yang aku nampak live. Selalu kita tengok kat movie, tapi ni benda jadi depan mata aku sendiri. Kira ayat jatuh satu hal, gedebong. Ayat yang kata bangsa ayat-ayat ukiran kayu yang lama-lama yang kita gantung ayat kursi ni semua kat ruang tamu. Itu benda jatuh out of sudden, tiba-tiba jatuh. Kita masuk jatuh. Masih hidup lagi pesakit tu, masih hidup lagi keluarga tu. Isteri aku pun ada witness semua yang kat dalam situ. Aku, teman aku, isteri aku dengan lagi satu orang. Kira total 4 orang dengan dia, anak dia yang kecil tu dengan isteri dia. Total 7 orang saksi tu benda jatuh dan flickering lampu kat ni ruang tamu. Tapi lepas kejadian tu, sampai sekarang engkau tak ada apa-apa kena gangguan disebabkan insiden tu, disebabkan benda tu. Engkau ada apa-apa kena gangguan tak? The after effect in regards to that. Ini soalan-soalan ni soalan-soalan mendalam Okey, tak apa. Sejujurnya ada. Ada kira alhamdulillah
Tidak pada aku, tapi ahli keluarga aku. Oh, pula dah. Seminggu selepas benda tu, tapi after that, lepas okay, seminggu selepas kejadian tu, Hmm. mak aku, orang tua aku tengah stroke. Mak aku tengah sakit lah. Jadi mak aku bedridden lah. Dia most of the time aku akan mandikan, aku dengan isteri aku akan mandikan dia, angkat dia apa ni semua. Jadi dia most of the time dia ada kat katil. Okay. Jadi dia pun yelah, orang dah tua kan, dia apa lagi, dia buat tengok TV, dia ngaji, dia solat, apa ni semualah, dia buat masa dia lah. Dia buat dia punya amalan. Jadi bila satu malam tu aku balik lambat, dia kat rumah seorang. Seorang. Jadi dia dengar suara aku kat luar rumah. Jadi dia ingat aku dah balik. Okay. Tapi bila dia ingat, dia dengar bunyi pintu buka, dia ingat pun aku dah balik. Jadi dia berbual-bual, dia ingat aku ada. Sekali dia tengok sekejap lagi aku balik, dia cakap, "Mak tadi baru berbual dengan kau." Tak terperanjat. Oh, itu rabak sih. Tak terperanjat. Mak aku cakap gitu, aku terus pergi ambil wuduk, aku pergi 4 penjuru rumah aku, terus aku pagar balik. Oi, tegur Aku tu. tanya mak aku, "Mak, betul mak dengar suara?" "Betul, mak berbual dengan kau." "Mak, aku baru balik mak, lillahi ta'ala, aku baru balik mak." Dia berbual dengan aku, tapi dia tak nampak aku, cuma suara aku. Dia berbual macam biasalah lah, kenal Kau ke mana? Macam gitu dia tanya, "Kau baru balik, kau daripada mana?" Gini-gini. Tu dia cakap, aku gitu, tapi suara aku. Seram macam tu Seram, mana tak seram. Sebab tu sebenarnya kan, kalau untuk pendengar-pendengar semua, ahli ruqyah ni pun bukan tak kena gangguan. Walaupun kita banyak ada buat amalan, ada peninding, ada bacaan, tapi tetap kita akan dicoba juga dengan macam gini juga. Kita tetap ada gangguan juga. Ini pun cerita pun tahun lepas punya cerita kan? Baru tahun lepas. Baru tahun lepas kan? So masa kau kena gangguan tu semua, adakah gangguan tu berhenti di setakat di situ je ataupun sampai sekarang? Masih ada ataupun tak ada dah? Soalan yang mendalam lagi Okey, baru-baru ni. Okey, lagi dekat lagi. Baru-baru ni aku punya konten, aku ada buat, kalau engkau ada masuk sekejap, aku ada buat konten Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul, yes. Jadi bila satu minggu tu aku buat konten tu 3 hari lah sebelum aku punya nak live tu kat Facebook. Jadi dah terang-terang aku nak buat konten pasal dia, aku selidik pasal dia. Jadi bila aku selidik makin mendalam pasal dia, Ratu Jin ni kan, Ratu Laut Samudra, aku ada gangguan-gangguan yang personal terjadi kira kat rumah. Jadi ni benda aku ada share kat live aku kat episod 8. Episod 8 ada 2 part, 8.1, 8.2. Pasal aku terpaksa nak kena pecahkan 2 pasal ada gangguan. Yang gangguan yang pertama tu, sebelum aku bikin tu, bila aku start tu kenal dia, dari Prabu Siliwangi apa ni semua. Lepas tu aku buka aku buat research, aku buka YouTube pasal Nyai Roro Kidul ni. Aku punya, demi Allah, siang hari dalam sebelum asar gitu, 3 lebih, aku punya pintu tu kena gegar. Bong 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 bong. Siang hari bukan malam. Jadi aku tengah pakai headphone tau, boleh dengar tu bunyi. Aku cakap, siapa kat depan rumah aku ni, apa, takkan sampai macam tak ada adab gini kan, ketuk rumah ni mesti mungkin orang luar kot kan. Aku tengok kat pinhole semua pintu ada pinhole, tak ada orang. Aku dah okey, ni budak-budak blog ke apa ni, main-main ke apa ni. Aku tengah buat research ni, tengah baca, tengah kusut, tengah pasal Nyai Roro Kidul ni benda pula. Jadi aku tak ingat apa-apa. Aku buka pintu, aku tengok, aku keluar. Aku dah nak marah lah. Kalau budak-budak blog ni, kau tahu lah budak-budak nakal kan, diorang suka kacau-kacau. Tak ada orang tak apa, aku tutup balik. Aku tutup. Aku duduk balik kat aku punya kerusi ni. Aku sambung aku punya konten. Jadi bila aku sambung konten aku tu, belum sejam, kira aku tengah cerita kisah orang bertemu dengan Nyai Roro Kidul ni. Tengah syok-syok tu, bunyi lagi bong bong bong. Aduh. Ni kali aku dah dengar, okey, bunyi kan. Aku terus lari ke pintu, aku buka. Demi Allah, masih tak ada orang. Aku terus slam aku punya door. Aku terus ambil wuduk. Terus aku lagi sekali aku pagar.
Oh, pagar lagi sekali. Pagar lagi sekali. Sebab aku ingat cerita yang naik Nyai Ruru Kidul ni. Aku rasa I think about few weeks back kot. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas kot. Yes, Aku rasa ini kau the buat latest sesuatu. Ni latest punya gangguan yang aku kena dalam 3 bulan ni. Aku ada buat konten pasal Suzana Sundal Bolong. Yes. Aku ada buat konten pasal Ulik Mayang. Aku rungkai pasal ni. Alhamdulillah, walaupun aku cerita pasal Suzana Sundal Bolong tu, pasal kematian dia, kenapa tak ada hari lahir ni semua, tapi tak ada gangguan. Yang Nyai ni itulah pintu aku kena tendang. Tapi kau punya konten bila kau buat konten kau, sebab aku memang selalu follow kau punya podcast. Terima kasih. Kau punya konten ni semua aku rasa macam agak mendalam juga. So, cerita pasal Ulik Mayang jarang lah kita nak dengar orang bercerita pasal kupaskan cerita pasal Ulik Mayang dan sebagainya kan. Jadi konten ni macam agak mendalam. Aku sendiri tak berani, babe. Ada kawan-kawan aku sampai cakap dengan aku, "Mas, kau main gila lah." Tapi aku cakap betul. Sebab masa aku tengok kau punya satu podcast tu yang pasal Ulik Mayang tu kan, lepas tu aku tengok kau selamba je main lagu Ulik Mayang ni kan, macam relax ke? Aku tengok jam nak dekat pukul 12 ni kan. Tak betul lah budak ni cakap kan, gila lah kan. Aku dengar sekejap, aku tutup sekejap. Aku dengar sekejap, aku tutup sekejap. Aku sendiri takut lah. Yang Ulik Mayang tu yang aku buka tu, kalau kau tengok, kita buat kajian kita share dengan pendengar. Kalau buka kat YouTube sekarang pun boleh buka. Pasal dia cerita pasal yang pertama, yang kedua, dia tak cakap yang pasal ketiga, puteri yang ketiga. Dia cakap yang keempat, dia tak cakap puteri yang kelima. Kalau tak percaya, pergi buka. Lepas ni kau boleh buat copy research. Kau akan betul lah Mas cakap. Lepas tu 3, 5 dia skip. Lepas tu 1, 2, 4 dengan 7 je. 3 tak ada, 5 tak ada. Kenapa 3 dengan 5 tak ada Yang ganjil tu aku buat kajian ni sebenarnya daripada MIF-nya kat Malaysia tau. So aku dah minat kan dalam ni benda, dan macam aku cakap aku memang daripada kecil dah aku tinggal di kubur. Bapa aku penggali kubur. Jadi mistik ni, paranormal ni alhamdulillah memang minat daripada kecil. Ingat aku tinggal di kubur, bapa aku penggali kubur, rumah aku sebelah kubur je. Nak dijadikan cerita, macam-macam benda yang time kecil pun dah nampak. Aku biasa ikut arwah bapa aku tu dengan lampu colok lama tu. Lampu ayam tu. Bawa pergi ke tanah perkuburan, dia korek, dia bikin dapur, kubur semua. Aku temankan dia. Aku tidur kat kubur kecil-kecil. Pasal bapa aku penggali kubur. Aduh, yai. Jadi mungkin disebabkan itu, mungkin semangat lain kot. Tapi masih terperanjat. Bedek lah tak terperanjat. Yalah, betul lah tu kan. Tapi itulah, itu orang kata kau punya advantage lah. Advantage sebabkan dah dah dikenalkan dengan benda-benda macam ni daripada umur yang kecil kan. Jadi mungkin kau dah biasa lah kan. Biasa-biasa pun kadang-kadang tak nak cakap lah. Kadang-kadang tu macam aku cakap, nanti aku akan share lagi satu cerita tu. Itu benda pun kira dengan tak sengaja. Okay, alright. Jom Wan, kita dengarkan cerita Ikuan yang kedua. Let's go. Okay, yang kedua ni dia ringkas sikit. Nanti yang tiga aku simpan the best lah. Yang kedua ni dia ringkas sikit. Aku pergi berkelah dengan keluarga isteri aku. Tempat dia kat Changi Beach. Siapa-siapa yang di Singapura, diorang tahu kat Changi Beach. Nanti kadang-kadang kita duduk berkelah, ada podok, ada. Lepas tu kita tengok kapal terbang semua, kira jalan lah atas kita. Jadi tu benda santai-santai dengan keluarga. Jadi tak ingat apa-apa. Kita sampai petang. Lepas tu kita sempat aku sempat solat kat sana, maghrib apa semua. Jadi selepas maghrib tu dorang semua santai-santai. Ada yang main game mobile, adik-adik saudara isteri aku apa semua. Aku pula choose nak jalan-jalan kira tepi pantai lah. Okay. So bila aku dah choose, jadi aku cakap dengan isteri aku cakap Yang I jalan-jalan lah, biasalah I jalan-jalan nak tengok ni, nak main-main pasir, nak tengok laut, nak tenangkan fikiran. Bukan ada masalah cuma aku suka tengok laut tu. Jadi bila aku jalan ke depan, dah sampai pasir ni lah, tapi belum sampai laut lagi. Jadi ada pokok-pokok besar lah. Jadi aku choose tu, aku kira pergi ke ujung sekali pokok besar ni, aku sandar duduk lah tengok laut, menghadap ke laut. Keluarga aku kat belakang. Kira dalam
10 meter away. Macam gitulah. So bila aku duduk tu, aku biasalah aku tengah tengok laut apa ni semua kan. Aku cakap cantiknya Lepas tu aku nampak keluarga lain berkelah, ada yang pancing. Tiba-tiba tu aku tengah tengok, tengah-tengah nikmati dia punya scenery. Tak ada apa-apa, tak diingat apa-apa, tak ada fikir apa-apa pun, mistik ke apa tak ada. Tiba-tiba bulu roma aku naik. Terus macam kadang bila bulu roma naik ni nak kena jagalah. Aku tercari-cari lah, kiri, kanan. Ada benda tak kena. Aku rasa macam ada benda yang tak kena. Ada macam ada benda tengok aku. Jadi aku dah tekan ayat. Cakap ni benda bukan manusia tau. Ni apa Aku tengok, aku fokus kat laut tau. Kadang-kadang mana tahu nasib aku baik dapat nampak kan. Aku tengok betul-betul kat laut, tak ada apa-apa lah. Aku tak nampak apa-apa pun. Tergerak hati aku nak tengok atas pokok. Okay. Bila aku tengok atas pokok, lillahi ta'ala, aku terperanjat. Kira aku tengok menyangkung. Aku tengok atas, aku terduduk. Hampir-hampir nak lari. Hampir-hampir nak lari. Kau tahu apa aku nampak? Apa tu? Dalam ranting-ranting tu ada pocong. Alamak. First time dalam kehidupan aku dah pergi ikut bapak aku pergi kubur. Aku tak pernah nampak pocong live. Itu kali pertama aku nampak. Tapi pelik dia, pocong tu macam ibarat dia tengah terlentang kat ranting-ranting pokok menghadap aku dengan mata merah tapi hitam. Muka dia aku tak nampak, cuma clear ikatan kain putih semua kat atas pokok. Ish. Ini waktu siang Malam. Oh, malam. Aku datang petang. Kan tadi aku cakap aku lepas maghrib, aku sempat maghrib, lepas tu aku nak jalan-jalan, lepas maghrib tu aku nak jalan-jalan, aku nak tenangkan fikiran malam-malam. Tapi awal malam. Ayalah, awal malam. Bila aku nampak tu kan aku terduduk, aku pejam mata. Hampir-hampir nak lari ni, badan dah nak lari dah. Kira hati yang kira aku terpaksa tekan ayat lah. Aku tekan ayat. Demi Allah sampai ayat kursi semua dah keluar, surah Al-Hash semua dah keluar. Aku celik mataku, benda tu dah tak ada. Aku gini mataku, betul tak betul aku nampak. Tapi aku tahu, aku yakin aku nampak apa. Kalau tidak aku tak akan terkejut gitu. Betul. Jadi aku tengok kiri kanan semua dah tak ada apa-apa. Okey, tak apa. Yang menyeramkan tu aku ingat dah tak ada apa-apa. Aku terus pergi pelan-pelan jalan, konon nak step cool lah. Muka pun dah kira dah terperanjat. Muka dah pucat juga kan. Macam aku cakap manusia biasa. Aku dah sampai kat keluarga aku, bapak mentua aku tegur. Asal? Kenapa? Dia panggil aku Didi. Itu nama timangan aku lah. Didi kenapa? Tak ada apa-apa. Cuma tadi biasalah kan, pergi sana pergi sini adalah benda. Nanti kat rumah boleh cerita lah. Lepas tu dia cakap kalau ada apa-apa panggil papa. Bapak mentua aku ni pun tukar ruqyah juga. Jadi mungkin sikit sebanyak aku rasa dia tahu kot sebelum aku cerita lah. Jadi kat situ tak habis. Okey, tak kisah. Aku duduk, aku dah tak nak main kat tepi laut lagi ke tempat pokok ke. Aku dah nampak kan. Okey, tak apa. All the while aku diam, diorang semua tanya aku kenapa aku diam. Aku duduk tu aku zikir. Aku nak tengok lagi. Niat aku tu aku nak tengok lagi. Asal kau kacau aku? Kau ni gatal betul lah nak tengok lagi pula. Curiosity kills the cat. Tapi memang betul lah. Aku curious. Pasal kita bukan kita cabar tau, tapi aku zikir, aku minta, aku doa, ya Allah, kalau betul kira dia datang memang tu nak ganggu aku ataupun keluarga aku, kau tunjukkan lah. Tapi aku tak nampak apa-apa. Jadi pendekkan cerita, dalam dah nak balik, kita balik tak sampai tengah malam pun, dalam 10 lebih 11. Kita dah pack up apa semua kan. Kita tak jadi nak, ni lah tak tahu kenapa keluarga aku kira tak jadi nak ton ataupun nak overnight kat laut tu. Semua nak balik. Jadi semua nak balik, semua tolong lah pack. Aku dah aku masih ingatkan tu pocong, tapi aku kira macam more concentrate on nak kemas lah. Bagus lah nak balik pun kan. Dah lah aku doa kan, tak makbul kan, tak dapat jumpa. Tak apalah. Pula tu dah angkat barang. Aku dah angkat 2 kali trip lah. Aku angkat pasal banyak barang kan, makanan apa semua kan, kerusi. The second time aku patah balik tu, sebelum aku pergi ke van, aku rasa nak terkencing. Jadi aku pergi ke toilet, public toilet kat situ. Sebelah je. Kita pandai lah keluarga aku cari tempat tu, kira sebelah ada toilet. Aku pergi toilet biasalah. Buka seluar apa ni, menyangkung apa semua, lepaskan hajat lah. Lepas tu biasa ambil gayung tu nak biasalah nak cibuk apa ni semua kan.
Bila aku toleh atas, nampak kepala, satu kepala dengan rambut je. Aku terperanjat, semua berterabur. Aku terus tendang pintu, aku terus keluar. Kat luar toilet aku tekan ayat. Terperanjat. The second time, aku terus tak hege-hege. Aku cakap, ni dah tak boleh. Ni dah tak boleh. Ni kira ini dah too much untuk aku. Aku terus angkat barang. Aku cakap jangan kita balik lagi baik. Tapi sampai rumah aku ceritakan. Tapi Alhamdulillah aku rasa dia tak ikut rumah. Aku rasa dia ganggu aku time kat situ je tempat dia. Time dekat Changi Beach lah. Tapi aku tak akan lupa bro. Kalau aku boleh draw tu benda apa yang aku nampak. Kepala dengan rambut aja. Tak ada badan Kepala rambut je. Tadi aku nampak pocong. Apa link dia pocong tu dengan kepala dengan rambut tu? Aku tak tahu. Demi Allah. Apa link dia? Betul. Aku tak kalau nampak pocong lagi aku faham yang sama juga. Tapi ni lain. Mungkin sebabkan kau dah berdoa tadi kan, kau nak tengok sangat. Tapi dia bagi yang lain punya version lah pula. Yelah. Jadi jadi tu benda sebenarnya kalau ada orang yang ahli-ahli ruqyah tu, diorang ada pakai ayat ni. Ainama takunu ya'tibukumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu salah satu ayat memanggil ataupun nak seru benda-benda ni untuk ahli ruqyah. Kalau sesiapa yang mendengar tu, diorang dengar ayat tu, diorang tahu betul ayat ni yang kita pakai. Jadi salah satu ahli ruqyah, ayat ni kita akan pakai untuk tolong orang panggil benda tu, kadang-kadang sampai masukkan ke dalam badan untuk soal jawab. Kenapa ganggu ni semua? Sikit sebanyak eksklusif aku dah cakap tau. Pandai-pandai cari sendiri ayat tu. Kau ni buat hal betul lah Wan nak suruh kita cari sendiri pula. Sebab aku tahu penonton-penonton di segmen ni, walaupun penonton-penonton kita ni nampak gini-gini kan, tapi ada lagi satu dua kepala ni memang lepas ni dia memang akan cari punya. Confirm. Tapi itu benda kalau misal kata kalau dah dapat, cuma di siapa-siapa pun yang belajar ruqyah dia akan pesan sebelum nak baca dengan niat tu kan, nak test ke apa, make sure pergi ke ahli ruqyah dulu minta advice. Pasal benda tu ayat tu digunakan untuk dipanggil benda-benda yang mengganggu ahli keluarga, ataupun kadang-kadang kalau tak ada gangguan, sekeliling tu akan dijemput datang. Jadi kalau sekeliling tu, tempat tu actually dia cakap okey dia tak ada gangguan. Okey mungkin wallahu a'lam mungkin orang tu berbohong ataupun apa, dia cakap dia ada gangguan tapi tak ada gangguan. Kita cek tak ada gangguan, rumah semua okey. Tak ada bunyi-bunyi goli, kerusi tarik, tak ada makanan basi, tak ada nampak kelibat, tak ada mimpi benda binatang-binatang buas. Ni semua satu-satu petanda-petanda ada gangguan. Kalau tak ada tu semua, sekali kita panggil tu salah baca, benda sekeliling mungkin jarak lagi 10 meter 20 meter away, benda yang tak diundang akan datang. I see, faham. Jadi benda ayat ni jangan dibawa main, jangan nak buat eksperimentasi untuk aku dah dengar Mas cakap gini, kita cuba. Lillahi ta'ala, jangan main-main. Dengar tu guys, Ikuan dah bagi tahu jangan main-main benda-benda macam ni. Aku sarankan kepada korang jangan buat gila lah, jangan buat gila kan. Yang mana yang tak nak tengok ataupun yang tak pernah tengok benda-benda macam ni biarkan macam tu je kan. Kita hidup aman biar macam tu je kan Wan Betul. Aduh Wan, aku dengar cerita-cerita kau ni pun aku sendiri tak senang duduk ni Wan kat sini. Kan macam kau tahulah, aku studio aku dekat bawah ni, seorang-seorang je aku kat bawah kan. Anak bini aku semua kat atas. Untung lah. Jadi bila kau dengar bila dengar kau bercerita macam ni dia at some certain point dia meremang juga aku kat sini kan. Okeylah, sikit-sikit apa salahnya kau nak sangatkan aku kongsilah. Tapi lillahi ta'ala, ni benda bukan dengar daripada luar. Ini adalah lillahi ta'ala sendiri punya pengalaman, sendiri tempuh ni benda lah. Ya, betul. Okay, alright. Itu adalah cerita Ikuan yang pendek. Okeylah, pendek juga. Cerita nombor 2 dia sangat simple. Dia pergi lepak dekat Changi Beach, terjumpa dengan berada Chong kita dengan yang kepala dengan rambut tu. Okay Wan, jom tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Ikuan yang ketiga. Let's go. Okay, insyaAllah. Okay, yang ketiga ni tak panjang tak pendek, tapi ada sikit yang aku tak akan lupa lah yang terjadi. Okay, aku 2 tahun lepas aku ikut rombongan paranormal. Aku choose not to sebut nama paranormal tu punya team. Okay, aku di Pelawa. Diorang kenal ahli keluarga aku, jadi diorang pelawa aku ikut bersama. Ini sebelum COVID lah.
Sebelum COVID. Jadi sebelum COVID tu korang boleh expect yang kita sebagai fans yang dijemput semua ramai lah. Belum COVID apa. Yep. So ramai. Satu bas. Okay, satu bas. Aku naik lori kawan aku. Lori kawan aku ni 24 kaki, kira lori besar lah. Pergi ke satu tempat ni, aku tak nak sebut nama dia, tapi tempat perkuburan. At first aku reluctant to go, pasal aku sejujurnya ni pendapat peribadi, bukan pendapat orang lain, tapi pendapat aku sendiri. Apa yang telah atuk moyang aku ajar, aku tak suka pergi ke tempat kubur, kerana tempat tu pada aku believe tempat istirahat. Betul. Okay, ini aku punya personal view lah. Yep. So aku reluctant, tapi disebabkan ahli keluarga aku yang lain semua nak sangat pergi, aku ikut. Okay. Jadi bila aku ikut tu secara tak sengaja tu, aku tak diingat apa-apa. Aku alah paranormal, biasalah dia letak set up kamera, apa ni semua kan, tempat ni semua, biasalah. Ni biasalah kita tengok kan. Jadi bila dia dah set up ni semua, dah kita duduk, kita tunggu. Sekali paranormal team tu tanya, ada sesiapa nak volunteer nak duduk uji nyali tak? Aku diam. Bukan pasal takut, aku diam. Aku dah malas. Aku cakap aku datang, pada aku nak tengok show. Lillahi ta'ala, aku jujur aku datang tu, aku temankan keluarga aku. Keluarga aku nak tengok show, nak tengok apa sebenarnya, macam mana diorang buat paranormal. Pasal keluarga aku tu kali pertama. Okay. So aku layankan. Jadi aku tak nyaut, tak apa. Sekali kawan aku gatal. Apa kata kita suruh yang ahli ruqyah ni duduk? Alamak. Suruh Mas duduk lah. Aku pula guys dengar dia ada pengajaran tau kat sini. Orang semua dah ramai, bab tu kira alamak tak nak malu. Baiklah, dalam hati ni aku datang sini, apa niat aku? Aku nak tengok. Aku dah tercakap, aku punya lidah alih-alih cakap okey lah. Aku nak macam nak tarik balik je cakap tu. Jadi yang ketua paranormal ni pula aku kenal. Dia cakap okey tak apa, dia masuk dalam hutan dulu. Okey, masuk dalam tu perkuburan tu ada hutan. Okey. Ada hutan-hutan semak tau. Aku punya fikir orang tua ni betul punya. Aku bukan sibuk pasal hantu ke apa. Hafiz, aku sibuk mana tahu sekali ada ular ke. Kan, aku berpemikiran gitu je. Aku pakai kasut biasa ni, bukan pakai boot ke apa kan. Asal dia masuk hutan gini-gini. Okey, tak pasal. Lat berapa setengah jam gitu dia keluar daripada hutan tu. Dia cakap okey, sekarang dia akan letak tempat. Total ada 5 subjek. 5 yang akan duduk. 5 lelaki. Ada yang bertatu. Yelah, adalah biasalah orang moden ni aku nampak kan. Ada budak muda yang bertatu apa ni semua. Jadi aku cakap oh ni mesti garang ni. Ni mesti ada fight ni. Maksud aku tu kira duduk mesti diorang takkan mengaku kalah ni. Okay, jadi aku pergilah. Aku pergi, dia jat okey ni dia pergi ke dalam hutan tu. Okey, sini satu orang duduk. Ya, aku ke depan lah. Ke depan aku ikut kan, aku berbual. Aku panggil dia Abah lah. Yang ketua ni. Abah macam mana bah? Okey, sihat gini. Aku berbual macam biasa lah. Dia cakap alhamdulillah. Nanti abang tengah zikir. Dia dekat aku lah. Alamak, orang tu ni tengah zikir pula. Aku mengganggu pula. Minta maaf bah, minta maaf. Aku minta maaf lah dengan dia kan. Respect kan orang tu kan. Jadi aku diam. Okey, kat sini lagi satu. Yang kedua ni, yang tadi kat semak-semak tau. Ada pokok besar, semak-semak. Dia dudukkan. Yang kedua ni, dia tepat macam kau tahu macam pohon. Aku tak tahu pokok apa tu yang ada macam tazen-tazen punya. Macam jurai-jurai tu. Jurai-jurai tu. Okey, faham, tahu. Dia dudukkan dia tu kat situ. Aku dah yang second tu aku dah tengok. Aku punya target. Ini kalau tengok movie confirm Pontianak akan ganggu. Betul. Aku tengok ni. Okey, tak apa. Aku diam lah. Bukan aku pattern apa. Ni dia ni kena duduk nombor 2. Jadi aku dah standby lah. Aku cakap pasal tadi ikut aturan aku nombor 3 apa. Jadi pergi ke tempat macam ada tasik. Dalam hutan ni ada tasik, ada macam air sungai kecil gitu. Aku cakap okey lah, biasa tempat sungai. Kali dia tunjuk, bukan tunjuk aku, dia tunjuk lagi satu. Dia suruh duduk kat situ. Kat batu tu ada satu batu besar, ada air sikit, ada sungai. Patut aku apa? Dalam hati aku cakap lah, patut aku apa? Asal dia ni? Tak apa, mungkin next aku lah. Next punya ke dalam hutan semak-semak lah. Tak ada pokok, semak-semak je, lalang-lalang gitu.
Lepas tu dia suruh tim dia bersihkan sikit ke, potong apa ni semua. Dia suruh duduk kat situ, kat tengah-tengah lalang tu. Kau bayangkan, aku cakap ni kau nyamuk ke apa, ular ke apa ke. Yelah tu. Tapi dia tak tunjuk aku, dia tunjuk yang lagi satu. Kira aku yang terakhir. Jadi aku dah, ni tempat mana lagi? Tadi dah apa, tempat yang aku dah bayangkan yang akan ganggu Pontianak, yang macam Tarzan tu, pokok tu. Yep. Lepas tu kat sungai. Sungai pun kira yelah, berapa banyak penjuru nak pergi tengok. Betul. Gelap tak ada lampu. Malam kalau masuk hutan dia gelap gelita. Lepas tu tempat lalang-lalang tu aku dah risau. Nasib baik bukan aku, tapi aku yang terakhir pun aku risau. Pasal apa? Dia ni mana nak letak aku ni? Makin mendalam. Kira aku last. Kalau ikut peraturan Hafiz, aku nombor 3. Betul. Tapi sekarang dia dah jam. Aku last pula. Jadi dia pergi ke satu tempat batu-batu. Aku dah tengok batu-batu. Selamat. Tak ada pokok, tak ada apa. Pokok ada kat belakang batu-batu tu. Kira macam gua, tapi bukan, dia tak ada lubang gua. Dia cuma batu-batu je, macam bukit-bukit gitu. Okay. Jadi aku dah tengok tau, kiri kanan biasalah kan. Ruqyah juga. Aku tengok blind spot, kira agak-agak aku mana dia nak terperanjatkan aku ataupun ganggu aku. Jadi aku dah fokus kat atas batu lah. Ini dia takkan pergi tepi kiri kanan ni, pasal tempat sempit. Dia akan, kalau dia nak muncul, kira dia akan muncul atas batu tu yang aku tengok ke atas ni. Aku kat ground level. Okay, jadi aku tumpuan aku kat situ. Aku cakap, tapi sebelum dia jalan tu, dia pesan dengan aku, Mas Ruqyah kan, ahli Ruqyah kan, jangan baca apa-apa ayat. Alamak. Dia punya cakap tu buat aku berdebah. Ya tu, kalau aku jadi kau, aku berdebah. Pasal dia tak bagi aku baca apa-apa. Aku faham maksud dia. Jangan baca, kira biar experience dia tonjolkan diri dia. Tak guna kalau aku baca, dia akan lari. Ataupun ni, jangan baca. Dalam hati pun dia pesan aku. Tapi cara dia cakap dengan aku tak tahu macam nak buat suara dia. Tapi ahli Ruqyah kan, ingat pesan Abah, jangan baca apa-apa ayat. Dengan gelap gitu, tengok muka dia dengan dia punya jari macam gitu. Dia yang buat aku seram. Jadi dipendekkan cerita, aku duduk, aku tak tahu timing apa semua, pasal jam semua dia tak kasih. Handphone semua dia tak kasih. Handphone dia kira suruh kasih ke ahli keluarga, jam apa semua, jangan tengok time apa semua. Okay, rokok pun tak boleh. Jadi dia betul-betul nak kita ni kira tengoklah sekeliling kita ni, dan yalah, jangan kira apa, attention kita tu jangan lari lah. Okay, tu aku tengok. Aku perasan juga selalu paranormal dia akan letak kamera tengokkan kita. Betul. Tapi tak ada. Oh, this time tak ada. Dia tinggalkan je. Jadi aku ada terfikir-fikir, mana kamera dia Kau tahu lah, kita dah duduk ni, aku paling jauh ni. Seandainya lah aku dah fikir dah while tau, aku dah tak boleh tekan ayat. Aku pun kira cabar diri aku, okay, jangan, kali ni jangan tekan ayat, jangan baca apa-apa pun. Jadi aku duduk tu nak dekat setengah jam. Biasalah bunyi cengkrik, apa, bunyi-bunyi macam hutan, angin ni semua. Yang angin tu menakutkan aku, yang first lah. Demi Allah dia menakutkan. Pasal apa? Bunyi kuat tau. Aku kat batu-batu ni, bunyi siulan angin tu. Dah kenapa nak hujan ke? Tengok langit tak merah, masih ada bintang. Kira tak hujan apa, tak ada bau rumput, tak ada apa naik. Tak hujan lah, tapi angin kuat. Okay, tak pasal. Sekejap lagi, kira dah pendekkan cerita dalam 40 minit, tak sampai satu. Aku rasa macam gitulah, tak sampai 1 jam, tapi dah lama juga. Aku macam bercinta, bila nak habis ni. Jadi bila aku tahu timing dia yang exact ni semua, bila aku dah habis. Okay, bila dah jumpa semua balik base lah, tempat diorang tu lah berkumpul. Tapi apa yang terjadi ni, okay, first kali aku dengar siulan angin tu lepas aku dah duduk lama. Aku rasa lama sangat. Dah macam tak tahu dah berapa jam aku duduk. Padahal hakikat dia yang kat sana tu diorang tengok baru dalam 40 minit. Jadi aku duduk, aku perhatikan je ke atas tu, atas batu tu kan. Aku atas tengok, tak ada apa-apa pula. Jangan kau timbul aja. Aku tengok sebelah kiri, takut kau timbul sebelah kanan. Kan? Aku pula dah mula fikir, sekarang macam mana kalau tak ada kamera ni? Aku tak nampak pun ada kamera ni. Ke ataupun diorang selit kamera ke apa ke. Jadi biasalah ego lelaki, kita punya pemikiran,
kat base orang tengok. Jadi nak tahan macho, jangan gabra sangat. Duduk je lah diam-diam. Tengok-tengok, jenguk kan. Jenguk. Sekejap lagi orang pekik nama Abah. Abah! Jauh tau. Aku dengar. Kira aku cakap one down. Aku tak tahu mana. Yang mana satu aku tak tahu. Tapi aku dengar suara jauh lah. Suara lelaki pekik Abah. Panggil Abah tu lah. Kira dia give up lah. Dia give up. Jauh tau, jauh. Tapi dia pekik tu kira aku kat hutan tu aku boleh dengar. Jadi bila aku cakap okay, one down, jauh lagi lah. Mungkin benda sama kot yang akan datang ke apa. Aku tak tahu, wallahualam. Aku standby je. Aku cakap satu dah pekik, kira dia dah nampak lah. Kau bayangkan kalau kau jadi aku, kau duduk salah satu subjek dah pekik dah. Engkau pun dah gabra apa. Aku gabra. Aku dah hampir-hampir nak tekan ayat. Tapi aku punya curious tu, kira aku nak tahu dan aku nak cuba kuat. Jadi aku tak tekan. Wad 5 aku cuma kira nak baca bismillah pun aku tahan. Okay. Lat tak sampai berapa minit lah aku, itu aku rasa sekejap. Lagi satu orang pekik. Tolong Abah. Dah dua Dah dua. Itu suara yang suara yang pekik tu dekat dengan aku. Kira aku tak tahu macam nak explain lah. Tapi kira yang tadi tu terdengar jauh sangat. Yang ini buat aku seram pasal yang aku punya firasat dengar dia punya suara tu macam dia ni yang nombor 4. So aku dah kira dia kacau, mungkin letak dia kacau nombor 2 ataupun nombor 1 pasal jauh sangat. Tapi aku dengar suara dia. Macam mana dia boleh jam nombor 4 ni? Jadi aku dah main-main tau. Kepala otak aku dah fikir, ni benda dia next aku ke apa? Aku dah standby. Aku cakap dengan kau, ini benda lillahi ta'ala, sampai aku pejam mata aku akan ingatnya. Aku dah standby gini-gini. Aku dah sampai ni. Kalau orang Cina cakap dah bopen. Dah bopen. Dia kalau muncul, memang aku terpaksa lah. Aku tekan lah. Aku cakap aku dah nikat. Aku cakap tak boleh main-main. Ini yang nombor 4 pula. Kan tadi aku cakap dengan kau yang ada tattoo. Nampak garang tu, macam nampak pembunuh tu. Dia dah pekik dah. Tolong Abah. Aku rasa dekat lah. Aku rasa dia. Bila aku balik memang dia lah. Aku dapat tahu dia. Bayangkan yang ada tattoo, yang nampak macam abang-abang Milo, abang-abang sihat tu, dah boleh pekik. Aku kecil je bro. Jadi aku dah standby. Aku tengok. Aku betul tengok kiri. Aku dah tak pandang. Aku dah tak fikir apa tau. Audience nak tengok aku gelabah tengok kiri ke tengok kanan ke, aku dah tak peduli. Ini aku pay safety. Aku dah tengok sana tengok sini. Tak nampak apa-apa tau. Aku tengah tunggu. Aku for the first time aku dengar giggle. Alamak. Bila aku dengar giggle kekek tu, alamak. Yang benda yang kira banyak orang favourite tapi tak nak jumpa. Orang suka sangat nak ambil tahu tapi tak nak jumpa. Aku suspect lah Pontianak. Tapi aku salah. Demi Allah apa yang aku nampak, aku akan ingat sampai aku pejam mata. Aku tengok aku dah suspect. Ni confirm Pontianak. Tapi itu bukan wujud asli dia lah. Yang orang-orang ruqyah dia tahulah. Dia bukan wujud asli. Dia akan wujudkan itu untuk takut-takutkan manusia. Okey, tak apa. Aku dah tengok. So aku rasa macam kaki aku kena tindih. Aku tengah tengok. Kau bayangkan Kau bayangkan kau jadi aku ni. Kau tengah tengok ke atas. Kali kau rasa kaki kau macam kena empap. Kaki je. Tapak kaki kau yang depan tu yang kau kena empap. Kau pakai kasut ni kena empap. Aku jantung macam nak jatuh. Kau tahu tak, nak tengok bawah ni. Sekarang aku dah tengok atas ni. Aku tengok atas. Aku nak tengok bawah ni. Aku cakap dengan kau, aku tengok bawah. Aku baca bismillah je. Aku tengok bawah. Aku nampak macam rambut je. Kira paras perut aku tu all the way tu rambut je. Aku pingsan bro. Demi Allah, aku pingsan. Yang aku bangun aku dah nampak dah ramai orang. Keluarga aku ada, kira abah tu ada. Aku pingsan. For the first time dalam hidup aku pingsan. Apa yang aku boleh cakap kau tahu, nampak macam kepala besar, kira lagi besar daripada badan aku, tapi semua rambut. Tak nampak pun kain putih ke, tak nampak badan ke. Cuma kira nampak macam kepala dia tu besar. Rambut je semua sepanjang-panjangnya. Aku pingsan. Tengah duduk atas kaki kau tu. Yes. Itu paling close encounter dalam hidup aku. Kalau itu tak menakutkan, kalau bayangkan jadi aku,
Yelah siapa nak kikik ke by all means. Tapi ni lillahi ta'ala aku tak malu cakap aku pengsan. Tapi alhamdulillah bila dibawa ceritanya, diorang cerita is diorang patah balik kat subjek-subjek. Pasal tengok aku senyap, aku tak pekit tak apa. Jadi Abah ni mungkin dia pun wali ruqyah agaknya, dia suruh check aku yang kat ujung sekali. Bila diorang datang, aku dah terlentang. Aku dah pingsan. Jadi bila diorang ni angkat aku, 5-6 orang angkat, bergile-gile, berpeluh-peluh, dia cakap aku berat. Oh, okay. Jadi bila dah sampai tu aku sadar tu, dia cakap engkau dah kira Abah test kau, tempat tu memang ada penunggu dia. Jadi Abah nak tengok macam mana. Abah tahu engkau boleh baca. Actually engkau pun boleh kira, InsyaAllah kalau engkau betul, kau boleh berkomunikasi. Tapi Abah sengaja nak tengok engkau boleh angkat ke tidak. Jadi dia fokus, kira dah lepas tu semua dia cerita lah kan. Dia memang nak test aku, nak letak tempat tu yang paling kira dalam hutan tu. Situ penunggu yang main. I see. Jadi apa yang aku jumpa tu, according to yang Abah ni, itulah penunggu hutan tu. Oh, dia memang sengaja letak kau kat dalam tu lah. Dia nak tengok. Yes. Tapi lillahi ta'ala aku pingsan. Itu hakikat dia. That is the closest yang aku encounter. Tak nampak muka, tak nampak apa. Nampak kepala dengan rambut sampai ke kira terjuntai, kira lebar gitu. Itu aku tak tahu macam mana aku pingsan. Kenapa aku tak lari ke ataupun aku fokus. Automatic terus aku shut down. Aku shut down. Aku nampak kepala tu kat depan aku macam terus hitam. Itu baru nampak kepala dengan rambut kan bro, kan belum nampak muka. Kau bayangkan kita apa orang cakap tu, kadang-kadang setan ni, jin ni pun tahu tau. Kalau kau ada hafalan ayat-ayat suci Al-Quran pun dia tahu. Tapi bila dia dah berani tunjukkan diri dia that close, aku rasa penunggu ni pun bukan calang-calang kot. Ya tu, itu dia kata dia punya general lah tu. Aku tak tahulah, mungkin Ifrit, aku tak tahulah. Tapi pada aku jin ni kuat lah. Yang kira penunggu yang dia cakap jin ni, kaum jin ni, memang pada aku memang this is the closest aku dapat. This is nak close encounter macam mana lagi. Itu dah kira betul-betul kat aku punya kira paras pusat aku sampai ke bawah tu. Dah betul-betul kat depan aku dah. Aku ada tumpuan ke atas. Tengok kali 4 tu aku cakap, kau bayangkan pub tu, aku nak pergi tengok bawah tu. Ya Allah, jantung dah jatuh lah. Ya tu, kau mesti tengah fikir 5-6 kali kau nak pandang ke tak nak pandang. Nak pandang ke tak nak pandang. Tapi tetap kena pandang bu. Itu yang aku pandang. Pasal aku pandang niat aku tu nak lari. Ataupun aku nak ke belakang, nak ghostan sikit, lepas tu nak baca ayat. Niat dia gitu. Lillahi ta'ala, niat dia macam gitu. Tapi nak ghostan apa? Tengok kepala terus macam automatic pitam. Aku tak tahu macam mana aku pitam. Tapi tak tahulah, alih-alih blackout. So the only last memory yang kau ada is kau nampak benda tu dan that's it lah. That's it, aku gone. Jadi lepas tu ceritanya is lepas aku dah sadar tu lah, diorang cakap diorang angkat tu yang abang-abang kira ada masa-masa juga, abang-abang gym. Dia sendiri cakap nama dia ni lah salah satu tu, aku tak boleh sebut nama dia lah. Aku hampir nak sebut nama dia. Asal kat Singapura orang kenal. Dia angkat aku tu, dia cakap kita gile-gile mas, saya angkat kau kecil je mas. Orang tu badan dia besar 3 kali ganda aku. Dia cakap angkat aku bergile-gile keluar hutan tu. Berat. Kau bayangkan? Lain macam kan kau punya cerita ni. Ini sendiri ni pasal ini bukan ambil daripada cerita mana-mana ke ataupun web mana-mana. Ini adalah pengalaman peribadi sendiri apa yang aku alami. So kalau benda ni kalau kurang eksklusif, aku tak tahu apa nak cakap. Ini lillahi ta'ala, Allah saja tahu. Ni benda memang terjadi kat diri aku dan aku tak pernah cerita kat mana-mana live pun. Kan, Alhamdulillah, terima kasih Wan sebab orang kata membuatkan cerita ni sebagai satu cerita eksklusif untuk The Segment dan juga penonton-penonton The Segment. Tapi seronok cerita kau ni daripada cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga. Bagi aku 3 cerita best Wan. Alhamdulillah. Memang best. Best. Yang menanggung ni takkan lupa lah. Best memang best, tapi aku dekat sini pun goyang-goyang juga sebenarnya kan. Sekarang pun dah pukul berapa? Dah pukul 12.30 malam. Itulah. Okey Wan, terima kasih sangat-sangat Wan sebab sudi berkongsi cerita dengan The Segment, you know. No tapi sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni Wan. Okey. Just a normal casual conversation dengan Wan. Untuk Takut Tak The Podcast ni kan. So what is your future plan actually for Takut Tak The Podcast ni? Okey. Kalau bidik lah kalau kita tak ada planning untuk masa depan apa ni semua kan.
memang ada. The future plan for Takut Tak ni is kalau boleh aku nak kekalkan being a talk show yang aku akan bukan setakat di social media je. Aku nak tampilkan ke depan pasal aku ada record of bila kita bikin kita ahli ruqyah ni, kita ada pesakit-pesakit yang original diganggu. Yep. Ada kisah-kisah mereka yang seram sendiri dan aku nak buat reenactment of cerita-cerita betul yang keluarga aku alami. 4 keturunan ni dikumpulkan jadi satu short horror video untuk orang ambil iktibar. So basically kau akan buat macam a short movie lah lebih kurang. Correct. I see. Based on true story lah. Dan Based on cerita true tu story. nak aku panggil walaupun di blur ke, dihitamkan, digelapkan, orang tu yang pesakit tu akan cerita sendiri. I see. Maknanya dia bukan lakonan semula dan sebagainya. Orang tu yang akan ceritakan sendiri. Cerita sendiri dan lakonan ada. Kira lakonan tu maknanya yang video klip tu lah. Video klip tu itu adalah lakonan semula. correct, Tapi betul. dia punya cerita tu maknanya orang yang menyampaikan cerita tu adalah the original person lah. Correct, betul. Baik lah kau punya plan ni Wan InsyaAllah kau doa-doakan kan. Ini benda memang susah nak buat tapi dah contact lah. Dah contact dan Alhamdulillah. Cuma diorang tak nak, pasal ni aib kan. Jadi diorang semua kebanyakan daripada keluarga tu boleh untuk ambil. Pasal niat dia satu je, untuk orang ambil iktibar. Cara diorang nak selesaikan masalah. Banyak buang saka, rumah kena santau, macam-macam. Sampai ada keguguran, dikeluarkan jin tu. Ni bonus lah Satu cerita tu orang tu mengandung 4 bulan, dikeluarkan, dapat keluar. Bila keluar tu tak kena perut dia pun. Dia baca ayat, dia tarik, darah semua mengalir macam dengan deras lah. Sekejap lagi terus panggil ambulan apa semua. Rupanya benda tu memang keluar, tapi niat dia tu dah tercapai. Dia keluar dengan bayi-bayi sekali. Dan bayi tu yang masalah dia, kalau orang biasa keguguran, doktor check, dia akan tahu keguguran dan ada macam belen-belen pieces, ada macam internal bleeding apa ni semua. Yang buat misteri dia tu, itu ni benda nanti eksklusif jugalah. Bila dia pergi sana, dia telefon immediately keluarga aku. Dia cakap sekarang doktor cakap, are you sure you pregnant? Dalam bersih. Pelik gak tu Pelik. Memang sebab doktor sendiri tanya, are you sure you are pregnant? Jadi bila dia check file, memang dia ada pergi check up semua, dia pregnant. Tapi bila dia scan kat dalam tu, dia x-ray, dia tengok semua bersih macam ibarat dia tak pernah mengandung. Faham. So apakah benda tu sebenarnya? Yang keluarga aku tahu, dia maaf cakap aku bukan nak buruk-burukkan negeri ke apa, dia sebenarnya barang daripada Thailand. Yang sejenis jin lah. Aku tak boleh cakap. Tapi apa yang dia buat is memang orang iri hati dengan kebahagiaan suami isteri ni. Lepas tu benda tu untuk matikan anak dia dalam kandungan. Tapi Alhamdulillah dapat keluar. Cuma silapnya tukang ruqyah tu, bila keluarkan tu, benda tu grip onto the budak. Jadi dia keluar, memang Alhamdulillah kita dapat ikhtiar, tapi keluar matlamat dia dah sampai. Niat dia memang nak matikan bayi kat dalam tu. Itu je lah. Sebab tu jangan fikir yang tukang ruqyah ni adalah Superman ataupun yelah, pergi mana-mana pun kita ikhtiar, kita manusia biasa. Betul. Memang betul kita ada bacaan, kita ada amalan apa ni semua, tapi at the end of the day, segala yang berlaku tu semua ada cubaan daripada Allah lah. Betul. Okay Wan. Alright Wan, terima kasih sangat-sangat Wan sebab sudi berkongsi cerita dengan The Segment. Jadi sebelum kita call it a day, okay, aku ingin berikan platform ni kepada kau untuk give a shout out to all the viewers, to all your upcoming fans ataupun upcoming followers yang selepas ni mungkin diorang akan follow dan subscribe kau. Silakan Wan. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. First kali aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kat Hafiz from The Segment kerana sudi menjadi sahabat. Lepas tu walaupun dia pun bikin podcast seram, dia very friendly, dia banyak tunjuk ajar juga, very supportive. Dia panggil aku datang sini tu first kali, jutaan terima kasih kepada Hafiz dulu. And then kepada penonton-penonton dia, dan kepada sesiapa pun yang kira kita buat ni bukan nak compete dengan each other. Ni salah satu kira korang punya alternatif untuk korang mungkin tukar angin, nak dengar dia ni cerita pula, nak dengar kisah cerita dia ni. Jadi korang support semua. Jadi to all the upcoming fans,
InsyaAllah Mas Ikhwan pun akan bikin kat YouTube, support lah, support dan Mas akan bikin multi stream lah. Mana yang kat Facebook akan kekal kat Facebook, lepas tu satu kali jalan dengan YouTube insyaAllah. Jadi korang like and subscribe lah, takut tak? Alright, terima kasih Wan. Okay Wan, aku ada lagi satu soalan Wan. Alamak. Okay, sebab kita punya penonton di segmen ni, dia ada satu PL tau. Satu PL whereby kalau cerita tu sedap, cerita tu best dengar kan, diorang akan request untuk part 2, part 3, part 4, hatta sampai part 10 pun kadang-kadang diorang minta kau tu. Jadi kalau katakanlah lepas kita dah post video ni and then kita ada request untuk part 2 dan sebagainya, adakah Mas Ikhwan sudi untuk kembali ke The Segment Podcast untuk menceritakan lebih lagi banyak dengan kisah-kisah seram? Sejujurnya sudi, kerana setiap cerita yang alami tu adalah original, bukan ambil daripada orang ataupun kisah orang, kisah sendiri. Sudilah, banyak lagi insyaAllah. Dengar tu guys kan, Ikhwan dah bagi green light, apa lagi request untuk part 2. Okey, kepada siapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @thesegmentofficial. Okey, dan cara paling senang, korang join macam apa yang Mas Ikhwan buat, join the Discord channel. Aku akan tinggalkan link di bawah. Aku akan tinggalkan link juga channel Ikhwan, channel the Takut Tak The Podcast. Dia punya link Facebook, dia punya link YouTube dan sebagainya. Aku akan tinggalkan di bawah. Korang jangan lupa klik and show your love and support. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.